Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Jadi saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan teruskan kelas kita, iaitu kelas pendidikan Islam. Jadi saya harap kamu semua bersedia ya untuk kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kelas kita, kelas pendidikan Islam tahun 5. Hari ini kita tengok tajuk apa yang kita nak belajar. Baik, iaitu tajuk berkaitan dengan Jumaat penuh berkat. Hari Jumaat yang penuh berkat. Baik, hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Dalam agama Islam, hari Jumaat juga dikenali dengan penghulu segala hari kerana terdapat banyak kebaikan dan keberkatan pada hari Jumaat. Ya. Baik, hari ini kita nak tengok solat Jumaat. Apakah itu solat Jumaat? Baik, tengok pengertian solat Jumaat. Baik, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur didahului 2 khutbah. Ini maksud solat Jumaat. Ya. Mesti dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan secara bersendirian, tidak sah. Ataupun dilakukan di luar waktu zuhur ataupun selain waktu zuhur pun tidak sah. Ya. Itu maksudnya solat Jumaat. Baik, kita baca doa dulu, doa penerang hati. Sebelum kita belajar, mudah-mudahan Allah mempermudahkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat daripada khazanahmu itu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah kita telah pun selesai baca doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, seterusnya kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa objektif pada hari ini? Baik, kita tengok yang pertama 4.3.4, iaitu menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Itu objektif yang pertama. Yang kedua 4.3.5, boleh menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Jadi ada dua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama menjelaskan syarat wajib dan syarat sah. Yang kedua boleh menyebut atau menghurai beberapa amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum kita menunaikan solat Jumaat. Baik, kita tengok seterusnya berkaitan dengan dalil. Dalil yang Allah ceritakan berkaitan dengan solat Jumaat ini. Kita tengok. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Suratul Jum'ah. Ini dalil yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan solat Jumaat ini. Baik, apa maksudnya? Baik, kita tengok di sini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa kewajipan untuk kita menunaikan solat Jumaat. Baik, kita tengok yang seterusnya ialah berkaitan dengan syarat wajib solat Jumaat. Ada beberapa syarat wajib solat Jumaat yang perlu kita ketahui. Kita tengok ada berapa di sini. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama ni ialah Islam. Jadi setiap orang Islam wajib menunaikan solat Jumaat. Yang kedua ialah baligh. Jadi bagi kanak-kanak yang belum baligh, mereka tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Yang ketiga ialah berakal. Jadi setiap orang yang berakal waras, berfikiran waras, wajib menunaikan
solat Jumaat, kecuali lah mereka pada masa itu ni pengsan, pita, mabuk, akal tidak sempurna pada masa itu, maka tidak diwajibkan solat Jumaat. Kemudian yang keempat ialah lelaki. Bagi golongan perempuan atau wanita tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang kelima ialah sihat tubuh badan. Bagi orang sakit yang terlantar ataupun terbaring di hospital, di rumah sakit dan sebagainya, mereka tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang keenam ialah bermukim ataupun diam di satu tempat ataupun kampung. Baik, tidak wajib bagi yang musafir. Jadi orang yang dalam perjalanan ke satu tempat yang jauh, khususnya mereka itu tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat pada hari itu. Dan yang ketujuh ialah merdeka. Merdeka ni maksudnya bukan hamba. Ini 7 syarat wajib solat Jumaat. Baik, tengok yang seterusnya berkaitan dengan syarat sah solat Jumaat. Ada berapa syarat sah kat sini? Nanti kita tengok. Tadi syarat wajib, yang ini syarat sah Jumaat. Kalau tidak ada syarat ini, maka solat Jumaat kita tidak sah. Baik, kita tengok yang pertama. Okey. Didirikan di dalam masjid ataupun dalam binaan ataupun bangunan yang khusus. Ini syarat sah yang pertama. Yang kedua, bilangan jamaahnya 40 orang ataupun lebih. Didirikan dalam waktu zuhur. Ini yang paling penting lah. Kalau solat Jumaat itu didirikan dalam waktu asar, dah tentu tak sah. Tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Ini dalam satu kampung contohnya ada 2 tempat solat Jumaat. Tak boleh. Kemudian didirikan secara berjamaah. Ini kalau solat seorang-seorang, solat Jumaat seorang-seorang, tapi Jumaat tu tak sah lah. Kemudian yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat ini mestilah didahului dengan 2 bacaan khutbah. Yang ketujuh ialah belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya tidak berlaku 2 kali solat Jumaat di tempat yang sama pada masa yang sama. Itu antara syarat sah solat Jumaat. Baik, kita tengok yang seterusnya berkaitan dengan apakah amalan-amalan sunat yang dilakukan sebelum kita pergi menunaikan solat Jumaat. Baik, yang pertama kita tengok baik gambar yang ini. Gambar apa ni? Gambar orang sedang memotong kuku. Jadi disunatkan kepada kita memotong kuku sebelum kita pergi menunaikan solat Jumaat supaya kita pergi dalam keadaan yang bersih fizikal kita. Yang kedua, ini gambar apa? Gambar ketiak. Orang buat apa ni? Memotong atau mencabut bulu di badan. Salah satunya lah, contohnya ialah bulu ketiak. Jadi disunatkan. Yang ketiga ialah mandi. Gambar orang mandi kan. Jadi mandi sunat Jumaat. Mandi tu kita niatkan mandi sunat Jumaat sebelum kita pergi menunaikan solat Jumaat. Dan seterusnya gambar apa ni? Memakai pakaian terbaik, pakaian yang bersih, yang cantik, yang suci daripada najis. Ni digalakkan untuk kita memakai pakaian yang terbaik lah, yang bersih, yang cantik, suci daripada najis untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Yang seterusnya ialah gambar berkaitan dengan memakai wangi-wangian. Jadi disunatkan juga kita memakai wangi-wangian. Tetapi wangi-wangian itu mestilah yang tidak ada alkohol, baik, yang halal digunakan. Ini berkaitan dengan amalan sunat. Ada lagi, baik, amalan sunat sebelum solat Jumaat, tambahan lagi kita tengok apa yang ada seterusnya. Baik, gambar orang pergi ke masjid, itu bersegeralah ke masjid, maksudnya digalakkan, disunatkan kita pergi lebih awal ke masjid pada hari Jumaat tersebut. Untuk kita sebelum kita menunaikan solat pada Jumaat itu, digalakkan kita bersegera ke masjid, pergi lebih awal ke masjid. Kemudian bila dah sampai ke masjid, apa yang perlu kita buat? Disunatkan kita solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Kemudian selepas solat sunat ini kita disunatkan buat apa? Disunatkan kita membaca niat i'tikaf di dalam masjid. Yang seterusnya, setelah kita buat i'tikaf, kita digalakkan membanyakkan membaca Al-Quran, bersolawat, bertasbih, berzikir dan sebagainya. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaat ni. Kemudian yang seterusnya, ini semasa khutib baca khutbah, hendaklah kita diam, jangan bercakap-cakap dan hendaklah kita dengar apa yang khutib
sampaikan. Semoga ada manfaatnya kepada kita. Ya. Ini tadi antara amalan-amalan sunat yang dilakukan sebelum kita menunaikan solat Jumaat. Baik, ini ialah rumusan daripada pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Apa dia rumusannya? Yang pertama, hari Jumaat adalah sebaik-baik hari. Jadi perbanyakkanlah buat amal ibadat pada hari Jumaat. Yang kedua, banyakkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah ada beritahu, Allah ada berfirman bahawa sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa bersalawat kepada Nabi. Jadi kita juga dikehendaki sentiasalah banyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah bersegeralah ke masjid pada hari Jumaat, beriktikaf dan membaca Al-Quran. Jadi pada hari Jumaat seboleh-bolehnya kalau kita tidak ada kerja, kita datanglah awal ke masjid, duduk dalam masjid, niat iktikaf, buatlah perkara-perkara yang berfaedah yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Dan yang terakhir ialah banyakkan melakukan perkara-perkara sunat sebelum solat Jumaat. Seperti mana yang kita dah tengok tadi, kita boleh lakukan perkara-perkara sunat tersebut. Ya. Baik, inilah rumusan daripada pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, sebagai ingatan untuk ingatan kita bersama, kita tengok di sini ada beberapa perkara. Yang pertamanya ialah sentiasa memakai pelitup muka bila berada di luar rumah. Dalam keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19 ini, kita sentiasa dinasihatkan supaya memakai pelitup muka apabila kita berada di luar rumah. Kemudian yang keduanya ialah sentiasa menjaga jarak kita. Bila kita keluar rumah, jangan berapat-rapat. Jaga jarak kita di antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiganya ialah sentiasa patuh kepada arahan kerajaan dan Kementerian Kesihatan. Mudah-mudahan pada masa yang sama kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memperjauhkan kita daripada wabak COVID-19 ini. Baik, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi sama-samalah kita ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.